Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najihah binti Ahmad, nombor matrik 054661. Kami daripada ISM Usuluddin Semester 6. InsyaAllah pada hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk hikmah iaitu daripada nombor 17 hingga ke nombor 19 insyaAllah. Okey, hikmah yang ke-17 ia menerangkan tentang it is polished for people who want something that is not desired by Allah by Allah Subhanahu Wa Taala at some time. Okey, maksud dia adalah sangatlah bodoh bagi orang yang menginginkan terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu masa. The explanation is the meaning is good, managed for those who desire to be satisfied with what Allah Subhanahu wa Taala has set out in Him. As some who know it say, 40 years ago, Allah Subhanahu wa Taala do not set me in a state of dislike that I hate, now move in my situation until I was angry with him. He moved Allah Subhanahu wa Taala moved away from himself and want to happen apart from what Allah Subhanahu wa Taala has revealed. So he has attained the level of ignorance toward his Lord and that managed before him. Iaitu bermaksud adalah adab yang baik bagi orang yang berkeinginan untuk merasa puas hati dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian orang yang mengetahui, iaitu 40 tahun yang lalu Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan aku dalam keadaan tertentu yang aku benci dan tidak memindahkan keadaan aku sehingga aku marah kepadanya. Dia berpindah darinya sendiri dan ingin terjadi selain dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia telah mencapai tahap kejahilan terhadap Tuhannya dan adab buruk di hadapannya. Okey, hikmah yang ke-18 adalah yang tentang your delay in charity to the time is foolishness of the heart. Iaitu yang menerangkan adalah sikap suka menunda-nunda terhadap amal ketika waktu lapang adalah menunjukkan ciri kebodohan hati seorang manusia. What I can explain that is to say referring a service to writers charity about the existence of free time from the work of the world is one of selfishness that is here falling because it more of the world ahead of the hereafter and the world of this world will never end. Okey, maksud bagi perkataan itu adalah ia merujuk kepada seorang hamba. Dia kata, wahai hamba yang berkeinginan kepada amal soleh tentang kewujudan masa lapang dari kerja dunia adalah salah satu sifat mementingkan diri sendiri. Itulah kebodohannya kerana itu adalah lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dan pekerjaan di dunia ini tidak akan berakhir. Next, and none of them spend their purity and nothing and except for others. And the others say, we go and become our needs and the needs of the people who life doesn't end. And some of them say, the time like words. If you do not cut it, then it will cut you. And in the hadith, not a day doesn't call, son of Adams. Indeed, I am a new creation, and as a witness to your word, so take advantage of me. And I am not to return of the day of resurrections.
iaitu bermaksud maka tidak seorang pun daripada mereka membelanjakan kesuciannya dan tidak ada yang berakhir kecuali yang lain. Dan sebahagian yang lain berkata, kami pergi dan menjadi keperluan kami dan keperluan orang-orang yang hidup tidak berakhir. Dan seterusnya mereka ada juga berkata, masa itu diibaratkan seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotong kamu. Dan terdapat dalam hadis juga mengatakan bahawa tiada satu hari pun yang tidak menyeru, iaitu wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru dan menjadi saksi atas pekerjaanmu. Maka ambillah manfaat daripadaku kerana aku tidak akan kembali kepada hari kiamat, iaitu hari kebangkitan. Di sini kita boleh huraikan bahawa kita tidak boleh membazir masa dengan perbuatan yang sia-sia. Jadi kita gunakan masa yang ada, masa yang lapang untuk kita melakukan amal soleh dan menjadi bekal untuk kita di hari akhirat nanti. Dan janganlah kita membazir masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kembali kepada kawan saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini binti Muhammad Rusli, nombor matrik 054721. InsyaAllah pada hari ini saya akan sambung mengenai hikmah yang ke-19. Hikmah yang ke-19 iaitu janganlah engkau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengalihkanmu dari satu keadaan menuju kepada keadaan yang lainnya. Jikalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendakimu berpindah posisi, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengalihkanmu tanpa perlu engkau meminta. Apa yang dimaksudkan dengan not asking, iaitu jangan meminta. Okay, maksud jangan meminta di sini ialah jangan meminta dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan kamu dari keadaan yang sesuai dengan syariat, duniawi atau agama untuk membuatkan kamu berfikir bahawa tidak ada yang lebih baik daripada itu. Hal ini kerana ianya adalah pilihan Allah untuk kamu dan kamu tidak mempunyai pilihan dalam perkara tersebut. Jika Allah menghendaki kamu, iaitu Allah menghendaki hamba-Nya berpindah dari satu keadaan dengan keadaan yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memindahkanmu tanpa perlu diminta. Hamba yang baik adalah hamba yang selalu konsisten dengan keadaan yang sedang dialami sehingga Allah sendiri yang mengeluarkan dirinya dari posisi tersebut sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam posisi sebelumnya. Okay, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang yang pakar dalam perkara ini. Yang pertama, jika Allah menegakkan kamu dengan kemuliaan yang besar dalam amalan yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, itulah kedudukan yang sesuai untukmu. Maka janganlah kamu memfitnah dengan hawa nafsumu. Yang ketiga, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa yang menghendaki dan yang mempunyai kekuasaan dalam kerajaan. Yang keempat, kamu akan berada dalam apa yang dikehendaki tanpa perlu diminta. Perlu redha dengan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, dan jika ada sesuatu yang menyebabkan kamu melakukan perkara yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keenam, maka bersegeralah untuk keluar dan janganlah berlengah-lengah lagi. Thank you. Syukran, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.